Kali ini kita dapat mengadakan kuliah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal merezekikan ilmu yang bermanfaat, dan lebih utama dan penting kita dapat mengamalkan apa yang kita dengar. Yang baik itu kita jadikan sebagai amalan dan panduan, yang buruk dan yang salah itu ditinggalkan dan dijadikan sebagai ingatan dan juga perkara yang kita jauhi daripadanya. Tuan-tuan hadirin mukminin, kita masih lagi di dalam perbincangan berhubung dengan talbisu iblis, belitan ataupun tipu daya iblis. Pada malam ini, sambungan daripada kuliah-kuliah sebelum ini, kita sampai kepada topik yang berikutnya, iaitu tipu daya iblis, perangkap iblis di dalam bab tawakal, di dalam bab at-tawakkal. Tawakal ni kita rajin dengar, selalu kita guna dalam kehidupan kita. Apabila kita telah usaha, ikhtiar, kita serahkan kepada Allah. Bismillah, kita nak keluar daripada rumah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Banyak juga petua bila kita nak keluar daripada rumah ni. Nabi SAW ajar beberapa doa kita boleh amal. Antaranya doa bila kita keluar, Allahumma inni a'udzu bika an adalla au udall, ajhala au ujhal, azlama au uzlam. Ya Allah, bila aku keluar ini aku mohon perlindungan. Adal au udal, sama ada kita disesatkan, kita menyesatkan atau kita disesatkan. Kita menzalimi, azlam au uzlam, kita menzalimi orang lain atau orang lain menganiayai kita. Bila kita baca doa, kita nak keluar daripada rumah, Nabi ajar kita baca satu lagi, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Tuan-tuan, di dalam bab tawakal ni, manusia akan tersasar kepada dua bahagian. Sekurang-kurangnya dua bahagian yang saya akan sebut secara pintas selalu, dan kalau tuan-tuan ada pertanyaan kita boleh bincang. Apa yang disebut oleh pengarang kitab kita Al-Imam Ibnul Jauzi, bahaya yang iblis buat kepada manusia dalam bab tawakal ini, apabila mereka menafikan ikhtiar ataupun usaha. Secara mudahnya itu. Sebab itu kata Al-Imam Ibnul Jauzi, iblis telah membelik dan menipu sebahagian manusia apabila mereka menganggap yang dikatakan dengan tawakal itu ialah mereka menafikan usaha, mereka keluar bermusafir bila zad, kata Ibn Jauzi. Sebagai contoh, dia kata, dia sebut dalam kitabnya, satu orang keluar pergi musafir bila zadin, tanpa membawa bekal. Kenapa dia tak bawa bekal? Kerana itulah yang dikatakan dengan tawakal. Serah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga satu orang kata kepada Imam Ahmad, dia kata, aku tawakal kepada Allah. Macam mana? Aku keluar dengan tidak membawa apa-apa bekalan. Musafir dulu kena bawa bekal.
Kita nak pergi mana-mana kita kena ada makanan, kita ada bekalan, bukan macam sekarang ni. Sebab itu dalam Quran ada sebut tentang ayat haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Quran kata hendaklah kamu dalam musafir yang merujuk kepada kehidupan akhirat lah, hendaklah kamu apa? Mencari bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu taqwa. Tuan-tuan keluar daripada rumah, isteri tanya, isi minyak bang? Tengok nak habis dah nak sampai. Masalah hang ni, akidah ni tak kuat. Dia kata kat bini dia, awak tawakal. Kalau Allah kata sampai, minyak tak ada pun sampai. Sampai itu bukan pada minyak, pada kehendak Allah. Sekarang ni hang nak beriman dengan minyak ke? Hang nak beriman dengan Allah? Tersengak bini dia. Itu kita nak isi ke tak? Tawakal. Tak perlu buat apa. Semua kita Allah. Macam mana? Sebahagian orang macam itu. Tuan-tuan tengok hari tu, masa Covid, muncul kelompok-kelompok yang kata kita tak perlu takut, kita tak perlu ambil langkah-langkah pencegahan ni, kita tak perlu ikut SOP ni, tawakal. Kerana Covid itu juga makhluk daripada makhluk Allah. Siapa yang takut kepada Covid, dia telah menyekutukan Allah dengan makhluk. Tersengak. Tuan-tuan faham ke tak bahasa saya? Sebab dia kata ini pun makhluk Allah. Yang tuan-tuan pakai mask, sanitizer, social distancing, itu semua tuan-tuan tak tawakal, tak bergantung kepada Allah. Tuan-tuan takut dengan makhluk yang tak nampak ni. Ini semua konspirasi. Boh pula kat atas. Kita pergi bismillah, membujur lalu melintang patah. Yang ni baru betul kemah. Kata Ibnul Jauzi, inilah yang dikatakan dengan talbis iblis. Sebab itu kalau kita nak kata tawakal itu serah bulat-bulat kepada Allah tanpa kita ikhtiar, sakit duduk atas katil tak makan ubat, Allah abang tak ada apa nak masak, kita nak makan apa, abang pergi cari apa-apa, Allah. Anak dia tak baca buku, bukan nak periksa, tak study, Allah. Ibnu Jauzi kata itu setan. Apabila menyerahkan urusan kehidupan itu kepada Allah tanpa dia melakukan usaha, sebenarnya bukan tawakal, tapi pasal apa? Yang semua Allah ni bukan tawakal sangat pun. Apa dia? Saya tak tahu, tapi saya guna word ni, saya harap tuan-tuan faham. Balok, penyegan, pemalas, tapi nak legalize. Orang putih kata to justify, untuk nak menampakkan kata benda itu Islami. Kita serah kepada Allah. So malam ini kita nak bongkar, kita nak betulkan mindset, kefahaman sebahagian pihak yang telah ditipu oleh iblis dalam bab tawakal ini, dengan dia menyangka seseorang yang dikatakan bertawakal itu tidak perlu mengambil usaha. Sebab itu Ibnul Jauzi kata contoh orang yang betul-betul kena tipu dengan iblis, bila dia buat sesuatu dia serah kepada Allah bulat-bulat. Ni tak betul. Contoh yang dia kata tadi, satu orang keluar musafir tak bawa bekalan. Hadirin mukminin,
Satu orang dia nak dapat anak. Contoh apa yang perlu dia buat? Satu orang dia nak dapat anak, dia kena kahwin. Kerana itu sebab musabab. Dia kena usaha ke arah itu. Tetapi bila dia kahwin, belum tentu dia dapat. Tetapi dengan dia tak kahwin, mustahil untuk dia dapat. Satu orang dia doa, ya Allah kurniakan aku kepada, ya Allah beri kepada aku, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, bagi aku anak, bagi aku anak. Kita tanya dia, lama mana dah kahwin? Sebab nampak tiap-tiap kali lepas sembahyang duk dengar minta anak. Barangkali lama dah kahwin ni. Tak, dia kata saya tak kahwin lagi. Kawan sebelah dia tanyalah, tapi saya duk dengar tiap-tiap kali lepas sembahyang, ya Allah kurniakan anak yang saleh, bagi anak yang sihat. Saya ingat kahwin dah, saya tak kahwin lagi. Anak nak main kot mana? Kok payuk asyik kandang? Ini yang kita kata sebagai talbisu iblis. Dia tidak buat apa yang Tuhan suruh, dengan dia menggantungkan tawakal itu kepada Allah tanpa dia mengikuti apa yang telah Tuhan tetapkan. Ini bagi menjawab sebahagian pihak yang kata, saya ni ustaz nak berubah, saya ni memang nak jadi baik, teringin nak jadi orang macam pergi masjid apa semua. Kata-kata itu dusta kalau tidak disusuli dengan tindakan. Satu orang tak mungkin mendapat hidayah kalau dia tidak keluar mencari hidayah. Satu orang tak mungkin mendapat ilmu kalau dia tak keluar mencari ilmu. Satu orang tak mungkin mendapat rezeki kalau dia tak keluar menempuh jalan untuk mendapat rezeki. Sebab itu kadang-kadang perkataan-perkataan yang digunakan itu kadang-kadang sebenarnya berat dari sudut akidah. Sedangkan ulat dalam batu boleh makan, takkanlah kita dalam rumah tak boleh makan. Tunggu Allah Ta'ala akan hantar rezeki. Kita percaya Allah tu bagi rezeki tak mati ya. Setiap anak Adam ni ada rezeki dah, tak lahir lagi, Tuhan dah tulis dah. 4 bulan dalam kandungan tu turun 2 malaikat tulis dah rezeki. Kita nak teruk-teruk cari buat apa? Kalau kita dengar tuan-tuan, ini punya ajaran bagus ya. So, saya akan buktikan pahaman ini bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Mari kita tengok. Yang pertama, kesalahan yang kedua apa dia? Kesalahan yang kedua, ketika dia ikhtiar, dia menempuh ikhtiar yang salah. Yang ni juga kita akan bahas nanti. Satu, dia tolak langsung ikhtiar, dia tolak langsung sebab musabab, dia tolak langsung sunatullah, dia tolak langsung apa? Usaha dan tindak tanduk untuk mendapatkan benda itu. Yang ni juga salah. Sebahagian lagi bila dia ikhtiar, dia melampau sehingga dia menafikan langsung hak Allah Ta'ala. Yang dua-dua ni saya akan bahas insya-Allah dalam kuliah kita secara ringkas. Baik, yang pertama, kita nak batalkan kefahaman yang sesat, yang keliru ni berhubung dengan tawakal ni tak perlu kepada usaha. Yang pertama, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, apabila para ulama membincangkan tentang konsep tawakal, mereka tidak akan lari daripada hadis ni. Hadis apa? Selalu bila kita cakap tentang konsep tawakal, apabila Nabi define, Nabi mendefinisikan, Nabi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan tawakal, dia tak akan lari daripada 2 hadis. Hadis yang pertama, hadis burung. Hadis yang kedua, hadis unta.
So mudah untuk tuan-tuan nak dengar atau tuan-tuan nak ingat, apabila kita bercakap soal tawakal, kita jangan lupa nombor satu hadis apa? Burung. Yang kedua hadis unta. Senang. Kalau hadis lain payah kita nak ingat, tapi kalau kita mengaji bab tawakal, burung dan unta. Saya sebut macam ni pun tuan-tuan dah dapat dia punya world view dia. Burung apa burung? Lau annakum kuntum tawakkalun 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqtum kama yarzuqut tayr. Nabi kata, lau annakum kuntum tawakkalun, kalaulah kamu ini benar-benar bertawakal kepada Allah dengan hak, dengan sebenar-benar tawakal, kamu akan diberikan rezeki seperti mana Allah memberikan rezeki kepada burung. Sebab apa? Kerana burung ni taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dia duduk dalam sangkak dia tu, dalam sarang dia tu, taghdu khimasa. Dia keluar daripada waktu pagi dalam keadaan lapar. Nabi suruh kita belajar daripada burung. Nabi kata nak faham tawakal, nak tengok makna tawakal yang benar, yang betul, tengok macam mana burung tawakal. Sebab itu orang yang tak keluar daripada rumah dia dengan makna tawakal ni lebih teruk daripada burung. Cuba tuan-tuan tengok burung. Dia keluar daripada sarang dia pagi. Dia tak ada nganga, dia kata nganga. Dia kata ke anak-anak dia, okey sekarang semua buka mulut. Langut. Nak buat apa ni? Tunggu. Kut-kutlah Tuhan tahu cacing mai ke, ulat ke apa ke. Tak. Dia keluar daripada buruk, daripada sarang dia tu, dia pergi cari apa? Cari makan. Kata Nabi, dia keluar dalam keadaan lapar dan dia balik taruh. Dia balik dalam keadaan kenyang. Ini tawakal. Kalau kita baca hadis ni, tak ada orang mari ulas pada kita pun, kita boleh faham. Burung mengajar kita, tawakal yang sebenar itu perlu menempuh usaha, keluar. Tuhan telah menentukan rezeki setiap benda yang melata atas muka bumi ini. Tetapi Tuhan juga telah menetapkan, kata kita kena keluar menempuh sebab musabab untuk kita dapat rezeki itu. Ini bukan dalam soal rezeki ya. Ilmu, soal hidayah, soal kesihatan, soal semua bab dalam hidup ini, dia bermula daripada apa? Ikhtiar itu. Sebab itu kata para ulama, burung ni bila dia keluar daripada sarang dia, antara sikap dia yang bagus apa dia? Dia yakin rezeki dia ada. Cuma di mana Allah tentukan rezeki dia, di mana Allah Ta'ala takdirkan rezeki dia, di mana Allah Ta'ala telah susun rezeki dia, itu dia kena cari. Tapi apa yang dia beriman, tidak ada satu makhluk melainkan telah tertulis rezeki untuknya. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, banyak benda ajaib yang kita nampak. Pertama, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sikit. Ramai orang dia belajar bidang lain, tapi rezeki dia di bidang lain. Betul ya? Kadang-kadang kita tak sangka kata kita punya rezeki di dalam urusan itu. Latar belakang pengajian kita, latar belakang keluarga kita, latar belakang minat kita berbeza. Tapi rezeki kita di dalam bahagian dunia, urusan
yang bukan dalam jangkaan kita. Tapi kita berusaha ke arah itu. Cuba tuan-tuan tanya sebahagian orang. Bukan saya kata sebahagian lah, banyaknya macam tu. Dia kata saya dulu pilot, tapi saya jadi chef. Saya dulu chef, sekarang saya jadi ustaz. Banyak ya. Saya dulu ustaz, sekarang jual pok leko pun ada. Banyak ya. Rezeki kita tak tahu. Saya dulu tu imam, sekarang WB, mana kita tahu. So rezeki ni satu benda yang ajaib. Tapi kita berusaha tak ke arah itu? Ya. Macam mana awak boleh jadi doktor? Saya pun tak tahu. Mangkit-mangkit tidur, pergi klinik, tak tahu, pandai macam tu. Tak tahu. Cuba tuan-tuan tanya. Pergi jumpa doktor. Doktor macam mana boleh jadi doktor? Saya pun tak tahu. Mai-mai tengok, berobat-berobat orang lega. Biar betul. Dia melalui proses. Setiap daripada, tuan-tuan tengok, Maryam. Baca tak kisah Maryam? Saya nak ringkas. Tuan-tuan bisa dengar kisah Maryam lepas dia beranak. Sebelum tu tuan-tuan cerita tak Maryam? Dengar cerita Maryam. Hebat tak Maryam? Apabila Zakaria masuk, Nabi Allah Zakaria masuk melawat dia, nampak buah yang apa? Yang tak ada pada musim tu. Buah musim sejuk, ada musim panas. Buah musim panas, ada musim sejuk. Hebat Maryam ni. Kemuncak dia mengandung Isa. Okey, yang tu tuan-tuan boleh baca. Ringkas. Masa dia beranak seorang-seorang. Dia berkata baca surah Maryam mudah bagi beranak. Tapi kalau tuan-tuan baca Maryam nak beranak, setengah mati ya. Tuan punya surah tu, Maryam tu sendiri dia nak beranak, punya teruk. Tiba-tiba mai ustazah kot kampung ni, siapa baca surah Maryam mudah beranak. Yang ni yang kata lajak lebih. Laju tak tahu mana, lajak lebih. Ketika Maryam melahirkan anak, apa Allah Ta'ala suruh dia buat? Beranak ni, Maryam punya teruk beranak ni. Letih, setengah mati. Quran rakamkan benda tu. Allah kata apa kat dia? Tepi tu ada apa? Tepi Maryam ada apa? Ada pokok kurma. Allah tak kata Maryam nganga. Boleh dah Allah Taala nak buat mai kurma yang dah kupas elok apa, potong elok apa semua, tepi Maryam. Boleh atau tidak? Lebih pada boleh. Sebelum tu Allah dah layan Maryam first class. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap kali dakhala 'alaiha Zakaria, apabila Zakaria masuk, Zakaria tanya, "Mai mana Maryam?" Daripada Allah. Sebab itu di kalangan ulama mereka kata Maryam wali daripada wali-wali Allah. Nak jadi nabi tak bolehlah pasal dia perempuan, takat wali boleh lah. Tapi masa dia melahirkan anak, Allah kata kepada Maryam, goncang dengan tangan itu, goncang buah tu bagi jatuh. Apa itu? Allah nak ajak apa? Usaha. Tidak ada benda dalam hidup ini kita akan dapat dengan jalan yang mudah. Agama ajak kita, hidup adalah perjuangan. Sebab itu bila kita baca kalam para ulama, sesiapa yang malas dalam menuntut ilmu, malas, kata Yahya bin Abi Kathir, imam besar tabi'in, kata Yahya bin Abi Kathir, la yustata'ul ilm
birahatil jisim. Imam Yahya ni alim besar, tabi'in. Dia kata apa? La yustata'ul ilm. Tak mungkin satu orang dapat ilmu birahatil jisim, dengan merehat badan. Artinya dia tak mau penat, dia tak mau letih, dia tak mau teruk, dia nak pandai. Kata Yahya bin Abi Kathir, la yustata'. Dia tak mungkin dapat. Sebab itu saya dah kata lama dah, dan alhamdulillah tuan-tuan juga jelas benda ni, bahawa tidak ada yang dikatakan ubat cerdik ni. Tak ada. Sebab itu ramai orang perempuan tanya, betul, walaupun tajuk ni tajuk yang lama, isu ni kita dah jawab banyak kali, tapi penting bila kita sebut soal tawakal. Tawakal itu menuntut bil jiddi wal ijtihad, kata Arab. Bil jiddi wal ijtihad. Dia perlu kepada kesungguhan, dia perlu kepada usaha. Dia tak boleh kita duduk tadi ilmu masuk. Tak ada. Itu yang kita pelik. Ada orang ceramah kata, saya ni pegang. Tuan-tuan nak mari ni, baca, tengok kitab, dengar audio, study. Bukan tak bawa apa, pak, dia masuk. Oi, sakan. Itu yang merapu, merepek, mengarut, melalut. Tu dia. Dia kata, saya tak baca, tak study, tapi saya buka je mikrofon, dia mai. Apa yang mai? Persatuan Arab kata faqidu syai'. Orang yang faqid, orang yang tak ada apa? La yu'ti. Dia tak boleh bagi. Cuma yang kita dengar daripada awal sampai habis, saya ni. Oh, saya saja. Orang tanya, Syekh Sa'id Muhammad Kamali, baru ni dia main, orang tanya dia, hafalan dia hebat, takjub. Antara soalan ni orang tanya dia, makan apa kot? Apa Tuan Syekh makan yang boleh hafal kuat ni? Tuan Syekh makan apa yang hafal ni, sakan ni? Dia hafal tu, dia mengajar tu macam kitab duduk depan dia tu. Alim. Kita nak kena tengok, nak kena tak pergi silap apa. Macam. Sehingga bila orang baca salah, dia tak ada kitab. Orang yang ada kitab baca tu, mukri' dia panggil, orang tukang baca tu, mukri' tu, tukang baca tu, dia baca pegang kitab. Dia baca pegang kitab. Tok Syekh ni dengar tak ada kitab, tapi kawan tu baca, dia boleh tegur. Orang tanya dia, Tok Syekh makan apa? Dia kata tak ada makanan yang boleh bagi kuat hafal ni. Tu orang Melayu bohong banyak. Tak boleh makan kepala ikan, tak boleh makan kelengkak dalam, tak boleh makan semut hitam, tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Pasal apa? Pasal tak boleh ingat. Kita tengok dalam tak makan tu pun taklah ingat mana pun. Lepas tu nak makan bagi ingat apa? Makan biji kismis, makan kurma, makan ayam penerang hati, makan ni baru dia kuat ingat. Kata Syekh, tak ada makanan yang bagi kuat, tak ada. Nak kuat kena apa? Ulang. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh ni. Dulu depa jual, ingat tak? Tuan-tuan ingat tak? Depa jual apa ni? Anai-anai, ayat anai-anai, ingat tak? Ayat anai-anai pun lupa Quran nak ingat macam mana. Ayat anai-anai tu dia makan Quran ni. Anak-anak tu dia makan Quran 30 juzuk, dia makan, anak-anak makan. So anak-anak tu kita panggil dia apa? Anak-anak al-hafiz. Pasal dia makan 30 juzuk. Dia bukan hafal, telan tu 30 juzuk. So dia buat ayat. Jadi siapa yang minum ayat ni, dia akan ingatlah Quran pasal anak-anak tu dah makan Quran. Nampak? Saintifiknya orang Melayu. Jangan main-main. Tak ada tuan-tuan, tak ada makanan, melainkan dia kena bersengkang mata, kena ulang,
dan ulang Quran ni, ulang depan belakang lupa, ulang belakang depan lupa, dia kena usaha. Dia tak ada jalan yang mudah. Tuan-tuan nak pandai, tak ada shortcut dalam agama. Sebab itu dalam agama ni dia tak ajak shortcut. Setiap orang di atas amalan masing-masing. Tuan-tuan nak masuk syurga, tuan-tuan kena tempuh jalan untuk masuk syurga. Itu perkara yang pertama. Baik. Kemudian tuan-tuan, kata Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi, Safiur Rahman Al-Mubarak, dia kata apa? Dia kata Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, dia kata hadis ini laisa fil hadis. Dia kata hadis ini tidaklah menafikan ala tarkil kasb. Abdul Rahman Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi dia kata hadis ni menunjukkan bahawa kita tak boleh menafikan kasb, usaha. Kata dia, hadis ni menunjukkan kata kita hendaklah melakukan usaha dan ikhtiar ala talab dalam mencari rezeki. Menunjukkan apa? Rezeki tak datang bergolek. Kita mesti menempuh jalan untuk pergi cari. Sebab itu tuan-tuan, kenyang dengan makan. Satu orang dia tak boleh kenyang selain daripada dengan makan. Dia kata kenyang tak kenyang ni Allah Ta'ala yang buat. Betul. Betul. Tapi Nabi pun bila lapar dia makan. Satu orang tak tahu kat tuan-tuan bisa jumpa dia tahan lapar. Dia lapar. Itu nak buat macam mana? Tawakal. Minta kat Allah kenyang. Oh dia kata macam tu okey Apa? Pasal aku nak pergi makan. Dia kata hang dah tawakal tak ya? Tak ada jalan. Tuan-tuan nampak? Dalam simple contoh macam tu pun kita tak boleh nak nafikan. Di sana kena buat sebab untuk kita dapat hasil dia. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW bertemu dengan satu orang laki-laki yang dia tidak ikat unta dia. Unta tu dia tak ikat. Okey. Sebut pasal unta, saya teringat cerita Al-Isra wal Mi'raj. Dia kaitan dengan tawakal ke? Okey. Nabi naik apa? Pi Palestin, Baitul Maqdis, naik apa? Burak. Okey. Nabi naik burak sampai di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa. Apa Nabi buat? Tiap-tiap bulan Rejab kita dengar cerita Isra Mi'raj kan? Nabi buat apa? Dalam hadis, bila Nabi sampai di Baitul Maqdis, tindakan yang Nabi buat ikat burak. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau Nabi tak ikat, burak tu nak pergi mana? Cuba jawab. Burak yang mai di atas titah perintah Allah, yang dia bergerak dengan begitu laju tu, bila sampai di Baitul Maqdis, Nabi tambat burak tu, tambat, ikat. Kata para ulama, di sini Nabi mengajar tawakal kepada umat dia. Burak itu pun ditambat, sedangkan dia datang dengan perintah Allah. Okey, Isra Mi'raj dulu ke hijrah dulu? Oh, ni lama tak main ni tuan-tuan, mesti duk ada kelas kan? Ni kita panggil apa? Kita panggil ujian. Ujian bulanan. Isra Mi'raj dulu ke hijrah dulu? Okey, saya dengar tuan-tuan kata Isra Mi'raj dulu. Okey, baik, fine. Isra Mi'raj dulu. Betul. Artinya tuan-tuan luluslah. Okey. Masa Nabi pergi Madinah, burak pergi mana?
Okey, sebelum tu. Mekah fi Palestin dengan Mekah pi Madinah, mana lagi jauh? Palestine. Dia pada sebut Palestine. Okey. Naik buruk. Artinya sampai one night. Cepat. Orang tak tahu. Tapi dalam peristiwa hijratul Rasul, orang nak bunuh Nabi. Pasal apa buruk tak mai? Tuan-tuan pernah fikir? Apa ustaz duk fikir lagu tu? Tak boleh, kita beriman sudahlah. Duk petikai Tuhan punya kerja buat apa? Tahulah Tuhan nak atok. Dia bagi mai waktu ni tak mai, tak payah duk tanya. Tak salah. Kita disuruh berfikir. Bila satu orang ajak, kita tanyalah. Ustaz dia kena jawab lah. Agak-agak pasal apa? Pasal apa? Mungkin ada Nabi lain ku ambil buruk tu jadi penuh. Tak. Buruk gimana? Kan kalau kita fikir, lebih mudah dan senang Nabi naik buruk sampai di Madinah. Fast and furious. Tapi buruk tak mai. Nabi terpaksa menempuh perjalanan beberapa bulan, berhenti di beberapa tempat dengan penuh kepayahan dan kepenatan baru sampai di Madinah. Kerana agama nak ajar kita, tidak ada jalan pintas untuk meraih sesuatu hasil. Agama ni bila kita baca, kita jangan baca betul, kita jangan baca bendul, kita kena baca dengan akal yang tadabbur. Bila kita baca sejarah, kita kena timbulkan soalan, kenapa Nabi macam ni? Kenapa Allah buat Nabi macam ni? Kenapa Nabi? Kena tanya kenapa. Quran suruh kita bertanya, Quran suruh kita fikir. Ini duk baca sejarah, Nabi berhijrah, lepas tu menyanyi pula, hijrah satu permulaan. Takat tu kita. Sabantun menasyid tokoh dapat, taklah salah. Tetapi dia tak memberikan ibrah. Kita tak menjiwai hijrah tu. Dalam perjuangan semua orang nak cepat. Hari ini dakwah, esok mau semua orang beriman. Hari ini mengajak, esok semua orang nak baik. Sedangkan agama ajak kita, Nabi nak dapat hasil terpaksa menempuh kesusahan dan kepayahan. So tuan-tuan, tak ada instan dalam hidup ini. Sebab itu ketika mana anak Umar Abdul Aziz masuk jumpa dia ketika Umar dilantik. Umar Abdul Aziz ni kalau kita baca pun rezeki juga. Dia pasal dia bukan keturunan khalifah, dia bukan anak khalifah. Tuan-tuan tahu Umar Abdul Aziz dia bukan anak khalifah, dia anak siapa? Tak sampai lagi tajuk ni ustaz, bulan depan. Okey, sabar saya jawab dulu. Umar Abdul Aziz dia bukan anak khalifah, dia anak menakan khalifah. So anak menakan boleh jadi pengganti tak? Anak menakan boleh jadi pengganti khalifah? Tak boleh. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan mengasaskan dinasti yang pertama dalam Islam. Sebelum Muawiyah, Nabi. Lepas Nabi, Abu Bakar. Bukan anak, bukan keluarga. Dia bukan dinasti lah. Dia bukan lepas pak pergi ke anak, lepas anak pergi ke anak, anak tak. Pergi kepada Abu Bakar. Lepas Abu Bakar, pergi kepada siapa? Pergi kepada Osman. Pergi Osman, Ali. Ali pergi ke Umar. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Lepas Ali, dia pergi sekejap kepada Al-Hasan. Al-Hasan. Itu yang Al-Hasani. Al-Hasani itu ambil pada Hasan lah. Satu lagi Al-Husain. Al-Husaini. Al-Hasan, lepas kepada Al-Hasan, dia serahkan jawatan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah telah mengasaskan sistem beraja dalam Islam. Monarki yang dalam Islam, yang lantik anak apa semua ni, sehingga tuan-tuan bisa dengar ada Bani Umayyah. Muawiyah dia asas pada anak-anak dia sampailah kepada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ni cerita dia apa semua, pendekkan cerita Rajab bin Haywah apa semua ni, naiklah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz bukan anak, dia anak saudara. Baik. Itu pun rezeki tu. Nampak? Patut orang lain, patut orang lain yang naik. Nanti tuan-tuan akan tengoklah dekat-dekat nanti. Faham tak? Okey, baik.
Sambung balik tajuk kita. Tahu mana? Okey. Ketika Umar Abdul Aziz naik dilantik, anak dia masuk. Anak dia kata, wahai ayahanda, ya Amirul Mukminin. Dia kata, wahai ayahanda, Amirul Mukminin, sekarang kau adalah khalifah Amirul Mukminin, pemerintah yang paling tinggi dalam kerajaan Islam. Segala kuasa ada di bawah tangan kau. Apa yang kau tunggu untuk laksanakan Islam? Kita selalu, tunggu apa lagi? Lepas tu mereka jawab apa? Apa beranak? Lupa kan. Apa tu? Hari ni menikah, takkan esok nak? Tuan-tuan, makan semua hitam banyak. Okey, dia question bapak dia. Dia kata bapak dia Amirul Mukminin, tak ada orang yang lebih tinggi daripada bapak dia. Bapak dia adalah pemutus dalam kerajaan Islam. Dia kata, ni, duk tunggu apa lagi? Laksanakan Islam. Buat segala apa yang Tuhan suruh. Apa kata Umar Abdul Aziz? Satu kata-kata yang sangat masyhur. Umar Abdul Aziz kata apa? Ya bunai, wahai anakku. Umar Abdul Aziz pun tak sangka dia dilantik tau. Dia kata, Allah menurunkan Al-Quran 23 tahun baru lengkap 30 juzuk. Kata Umar Abdul Aziz, Allah menurunkan Al-Quran 23 tahun tadarrujan, secara beransur-ansur, berperingkat-peringkat. Boleh saja ni Quran ni kalau Tuhan nak turun seketui, satu malam boleh. Pasal daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, satu malam Lailatul Qadar. Daripada itu yang turun berperingkat. Kata Umar Abdul Aziz, kalau Tuhan turunkan Quran pun berperingkat, takkan aku nak laksanakan Quran dalam satu malam. Apa maksud dia? Setiap perkara ada usaha dan tahap dia. Tak ada jalan pintas. Kita azan dulu. Saya dah sambung sikit tuan-tuan.
Okey. Kita sambung sikit tuan-tuan. Hadis unta tadi saya akan ringkaskan beberapa poin. Saya akan baca beberapa dalil, athar dan kita akan ringkaskan supaya tuan-tuan dapat. Kalau saya nak berhenti agak rugilah pasal kita nak mari ni bukan senang. Tuan-tuan duduk sekejap kan. Mudah-mudahan Allah Taala rahmat insya-Allah. Saya pun nak kena cepat kan, takut kedai tutup. Okay, kita sambung sikit. Baik. Nabi SAW kata pada lelaki tadi yang tak apa, yang tak ikat unta dia ni, Nabi kata apa? Nabi kata kau pergi ikat, kemudian kau tawakal. Jelas. Jawami'ul kalim. Ringkas. Nabi kata kau ikat, kemudian kau tawakal. Ikat pula mesti ikat dengan apa? Dengan tali yang kuat. Tak boleh tali besar. Maksudnya ikhtiar dengan ikhtiar yang betul-betul sungguh, baru kita tawakal. Nampak? Kita bukan boleh ala kadar. Itu bukan sifat agama. Satu hari Umar Al-Khattab, dia jalan di tepi satu jalan. Menarik cerita ni. Tu yang saya nak kongsi. Dia nampak ada budak-budak muda. Dia kata, kamu buat apa ni? Dia pun duduk lepak, sembang bohong, sembang kosong. Budak-budak muda. Umar tanya, buat apa? Kata dia, kami tawakal. Dia pun duduk lepak tu, sebenarnya dia pun tawakal. Arti tawakal apa? Sekali kalau nak dapat makan, dapat. Apa tak payah buat? Duduk, tawakal. Tuan-tuan jalan-jalan, nampak dia pun duduk sembang bohong, duduk lepak. Nampak buat apa ni? Natawakkalu ala Allah. Bahasa Arab, natawakkalu, kami tawakal kepada Allah. Kita tanya macam apa duduk sembang bohong lebih apa kerja? Tawakal. Tengok apa kata Umar. Umar kata bohong. Umar kata hampa ni bohong. Orang yang tawakal ialah orang yang menanam gandum dan barli. Umar kata orang yang tawakal, orang yang pergi menanam gandum dan barli. Yang hampa ni bukan tawakal, hampa ni bohong. Maksudnya keluar pergi tanam itu usaha. Satu hari tuan-tuan, kata Anas, ini saya dah baca. Saya nak baca riwayat yang kedua. Riwayat Umar ketika dia pergi ke Syam. Bisa dengar cerita apa? Ta'un. Cerita Ta'un. Ramai sahabat meninggal. Siapa yang pergi ke Jordan, dia akan jumpa banyak makam sahabat lah. Antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Umar duduk Madinah, dia nak pergi ke Syam. Ketika Umar kharaja ila Syam, ketika dia pergi nak menuju ke Syam, dia telah dengar ada ta'un di sana. So apa dia buat? Kita pendekkan kerana kuliah kita nak ringkas. Dia tak jadi pi, dia cancel, dia balik. Orang kata kepada Umar, sebab apabila Umar panggil mesyuarat ni, Umar ni kalau kita baca, tuan-tuan baca sirah Umar. Kalau tuan-tuan tak sempat baca sirah Abu Bakar pun tak apa, sirah Osman aku sibuk ke apa, tuan-tuan jangan lepas baca sirah Umar. Baca semua lagi bagus, lagi hebat, lagi terbaik. Tapi kalau tuan-tuan kata sirah siapa yang tuan-tuan nak fokus dulu, menarik yang tuan-tuan nak baca, baca Umar. Umar ni satu manusia yang Tuhan bagi banyak kelebihan, sehingga Nabi kata kalau ada Nabi, Umar. Sehingga berapa puluh pendapat Umar, berpuluh. Sebahagian ulama kata ada 40 pendapat Umar yang sama dengan Quran. Umar bagi pendapat Quran turun, setuju. Bukan Umar, bukan Quran ikut Umar, Umar ikut Quran lah, tapi endorse by Quran. 40, sekurang-kurangnya 40. Umar kata, apa pendapat engkau Umar? Umar bagi pendapat, Quran kata ya, yang tu. Hebat Umar ni.
muwafaqat dia panggil. Pendapat Umar yang sama dengan Quran. Sehingga Nabi kata kalau ada umat aku yang diberi ilham, Umar. Orang tanya kat Umar. Masa Umar tanya, kita nak pergi ke kita nak cancel? Pergi. Apa nak jadi. Umar kata tak, kita tak payah pergi. Umar bagi pendapat tak payah pergi. Sebelum dia dengar hadis yang kata kalau kamu dengar penyakit jangan pergi. Siapa yang duduk dalam negara tu jangan keluar. Umar tak dengar lagi hadis ni. Umar tak tahu lagi maklumat ni, tapi dia dah ijtihad, tak payah pergi, cancel. Orang kata pada Umar, engkau nak lari daripada takdir Umar? Faham tak? Covid ada di Penang. Kita duduk Perlis, kita nak main tak? Kita main, takut apa? Kalau duduk di Perlis kena ya. Penang kena ya. Kira duduk apa? Kena tak kena ni Allah. Dia kata kat Umar macam tu lah. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Umar kata, betul aku lari daripada takdir. Aku pergi kepada takdir Allah yang satu lagi. Allah takdirkan aku tawawai, Allah takdirkan aku patah balik. Semua berlaku dengan takdir Allah. Allah takdir aku tak pergi tu. Artinya aku tak lari pada takdir Allah. Yang kita balik ni pun takdir siapa? Allah juga. Tuan-tuan faham tak? Kalau tuan-tuan tak faham makam ni, susah. So, cerita wabak. Umar prevention. Sebab itu Nabi kata apa? Jangan campur binatang yang sakit dengan binatang yang sihat. Lari daripada penyakit berjangkit macam kamu lari daripada singa. Semua itu mengajar tawakal. Kita dah nampak, batuk terus, saya Covid ni. Duduk Allah hingus apa semua. Tak apa. Mai duduk dekat, tak apa. Allah ada. Yang tu dia tak panggil Allah ada. Yang tu dia panggil iblis. Sebab Nabi kata lari. Nampak? Baik. Kemudian tuan-tuan, saya nak baca lagi. Sikit lah, tak banyak. Okey, saya dah tanda apa yang saya nak baca ni. Okey. Saya nak ringkaskan poin-poin yang penting. Baik. Okey. Kata Al-Imam Ibn Kathir. Saya tertarik dengan apa yang Ibn Kathir sebut ketika dia menafsirkan satu ayat dalam Quran. Dia kata apa? Allah apabila izin sesuatu penyakit untuk lega, kita perlu berikhtiar. Ibn Kathir kata kita sebagai makhluk ni perlu berikhtiar dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk sembuh dan mendapatkan rawatan daripada mereka yang layak. Okey, timbul satu isu. Pi minta dekat doktor, samalah kita pi minta dekat orang mati. Sama? Tak sama. Orang, tuan-tuan, yang mana minta syirik dengan minta tak syirik? Minta syirik, minta pada sesuatu makhluk yang dia tak berkemampuan dalam hal itu. Tuan-tuan sakit, pergi minta dekat pokok tak boleh buat apa. Pergi minta kat batu tak boleh buat apa. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan pergi jumpa doktor. Dia tahan pergi jumpa doktor di mana? Di Kubong. Doktor mana buka klinik di Kubong? Doktor ni dulu pandai, satu pulau, satu tanjung kalau sakit, pergi cari dia lah. Tapi lah dia dah mati dah. Klinik dia pun tutup dah. Jadi aku demam, aku pergi Kubong dia pula. Yang ni syirik. Tuan-tuan faham tak? Tapi dulu masa dia hidup, kita boleh pergi jumpa dia. Dia bagi ubat okey lah. Pasal apa lepas mati tak boleh pula? Doktor tu juga. Yang ni yang duk cakap sehari dua ni. Yang dia kata pergi minta kat doktor sama dengan pergi minta kat kubur. Tak sama. Kubur tu innakum tak apa? Quran kata apa? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Quran kata in tad'uuhum, jika kamu seru, minta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tak boleh dengar. Quran kata lagi walau sami'u, kalau mereka boleh dengar, mastajabu lakum, depa tak boleh jawab. Doktor yang kita pilih ni pasal apa tak syirik? Pasal dia mampu. Saya bagi contoh macam ni lah.
Tuan-tuan boleh berjalan, kawan sebelah lumpuh. Tuan-tuan boleh berjalan. Tuan-tuan kata, ni abang, pasal apa duduk atas kerusi? Kaki saya patah, lumpuh. Abang tolong pergi ambil air tak? Ni nak bagi faham ni, nak bagi orang Tanjung faham ni. Abang pergi ambil air tak? Dia pun tengok. Saya pergi ambil air. Abang pergi ambil air. Saya kaki patah. Abang pergi ambil air. Lah kali dia bagi apa? Dia bagi tongkat dia duk pegang tu. Boh sedah. Hampir liru. Tuan-tuan faham tak? Minta pada sesuatu yang dia berkemampuan untuk tolong, no argument. Tak ada pertikaian. Yang dibincangkan, yang dilarang ni meminta sesuatu pada makhluk yang dia tak berkemampuan. Orang mati nak tolong orang hidup tak boleh. Jelas. Sedangkan dia mengharapkan doa kita. Tuan-tuan nampak? Apatah lagi pokok. Pasal itu Quran, tuan-tuan bisa baca Quran punya perumpamaan. Ni berhala. Ni berhala duduk gitu. Tak, Quran buat perumpamaan. Bisa dengar? Lalat. Quran kata ramai orang duk pergi minta dekat berhala. Berhala lah, saya sebut berhala lah, saya tak boleh sebut istilah lain. Sensitif lagi di zaman. Okey, berhala duk macam tu, macam-macam berhala. Okey, Quran ni analogy by Quran, example by Quran. Quran kata apa? Zubab mai lalat mai hurung hidung berhala. Boleh berhala. Tuan-tuan duk makan lalat mai hurung, tuan-tuan buat apa? Dia pi. Kalau dia pi hurung berhala duk lagu tu, lalat mai hurung. Boleh berhala tu nak halau lalat? Boleh tak? Quran kata apa? Lalat hok mai hurung hidung hang pun hang tak boleh nak tepih. Adakah benda lebih besar daripada itu hang boleh buat? Dha'ufat talib wal matlub. Quran sebut dha'ufat talib wal matlub. Lah yang meminta, yang diminta. Lalat pun hang tak boleh tepih. Kita nak kena pergi tolong tepih pula kat dia. Tiba-tiba kita nak pergi minta kat dia, tolong bagi rezeki. Nampak tak bodohnya di situ? Kalau orang yang menggunakan akal dia tak pergi ke kubur, dia tak pergi ke keramat, dia tak pergi ke pokok, dia tak pergi. Kenapa? Kerana mereka tak boleh. Diri mereka sendiri mereka tak boleh jaga. Macam mana mereka nak jaga kita? Guna akal. Nampak? Kata Ibn Kathir, menolak ikhtiar adalah perbuatan yang dicela oleh agama. Tawakal yang sebenar adalah melakukan sebab. Itu kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Baik. Last, tuan-tuan hadirin mukminin, saya ingat kita jelas dalam penipuan dan juga belitan iblis dalam soal tawakal ni. Kita tidak menafikan ataupun kita tidak menolak apa yang dikatakan dengan usaha dan ikhtiar. Mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan dan apa yang saya sebut kepada tuan-tuan ini memberikan manfaat dan juga panduan kepada saya dan juga tuan-tuan hadirin mukminin. Okey ya tuan-tuan, insya-Allah. Siapa kita boleh pergi makan Panadol? Ikhtiar. Kenapa ustaz tak bagi pakai tangkai? Kotlah orang tanya. Tuan-tuan nak bagi laku kedai buat macam mana? Buh lampu, jaga kebersihan, masak bagi sedap. Ikhtiar lah tu. Betul tak? Itu kita meniaga, kita nak bagi laku, kita nak kena ikhtiar lah. Gantung ayat Quran banyak pun tak tentu lagi laku. Betul tak? Okey. Lah tuan-tuan nak bagi laku, tuan-tuan basuh elok-elok, buat pergi kemas, masak pergi sedap apa semua kan. Kedai kadang-kadang duduk dalam mana halatoh hulu kan, macam-macam. Depa bawa saya pergi makan kambing pelet, kampung pelet. Tuan-tuan bisa pergi? Tuan-tuan duk main kot ni, kampung pelet, ada satu kampung pelet. Depa bawa masuk saya dalam. Saya kata ni nak pergi mana Dia tak nak bawa pergi makan kambing. Dalam ramai orang. Maksudnya kalau kedai tu sedap, dalam pun orang pergi cari. Tapi orang Melayu, dia bila nak bagi laku kedai dia pakai pelari. 786, 982. Silap disebut pula. Dia gantung gambar Sultanu, dia gantung gambar
ni, dia pakai tangkai. Lepas tu ada satu lagi, dia pakai ibu duit. Ibu duit tahu ibu duit? Ibu duit ni buh dalam laci, nanti dia tarik duit. Tuan-tuan, bila kita kata yang ni tak boleh ni, jawapan dia apa? Ikhtiar Allah Ta'ala juga yang nak bagi. Betul ya? Nabi SAW dia ikhtiar macam mana? Ada dia ikhtiar macam ni? Ada sahabat yang mengadu kata, ya Rasulullah, saya meniaga tak laku. Ambil tangkai Nabi. Apa kaitan tangkai tu dengan laku? Dan cuba tuan-tuan pergi tanya geng-geng hok jual laku tu, hang pakai tangkai apa? Sebab itu kadang-kadang orang kita, dia pergi jumpa Tok Bomo. Kan? Ada satu Tok Bomo, dia kata dia boleh tarik duit. Tuan-tuan tahu, Tok Bomo boleh tarik duit. Bila kita pergi rumah Tok Bomo tu minta duit kat kita. Sebab itu saya kata akal. Akal, Quran kata akal. Afala ta'qilun. Sebab itu saya sebut ni kenapa? Kerana kita tak menolak ikhtiar, tetapi ikhtiar itu mestilah ikhtiar yang syar'i. Ikhtiar yang syar'i. Saya bimbang orang guna istilah ikhtiar itu untuk apa? Menghalalkan perbuatan yang syirik tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Terima kasih tuan-tuan. Sikit sebanyak apa yang saya boleh kongsi, membetulkan pandangan kita, pemahaman kita kepada maksud tawakal seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.